Singgah sebentar Tanjung Sepat, cari kenalan sahabat lama. Senandung Ehsan bicara manfaat. Bersama kami kumpulan Aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita menerusi rancangan Senandung Ehsan bersama Aula, dan untuk episod kali ini merupakan episod yang terakhir kita dalam siri Senandung Ehsan. Dah akhir. Itulah, tapi alhamdulillah makin akhir makin kacak bergaya kita nampaknya hari ini, lebih istimewa dengan busana. Dengan kerangsang segala. Kan? Tapi alhamdulillah kita nak cerita hari ni sebab apa? Sebab kita ada tajuk budaya kita sebagai tajuk yang kita nak bincangkan untuk Senandung Ehsan. Apapun seperti biasa, terima kasih penaja lokasi kita Abraham and Sorrells Eco Majestic untuk tajaan lokasi, dan kita pun turut dapat minuman istimewa Fresh Veil, tajaan para penaja yang pemurah. Tajaan pakaian kita hari ini. Band Mansur, yang berwarna-warni dan kacak bergaya. Baik, mungkin Izzah nak cerita sikit sepanjang kita bersiaran untuk Senandung Ehsan ni, apa yang menarik kita dah bawakan sebelum ni, Izzah? Ada kena-mengena juga dengan tajuk kita pada kali ini, berkenaan dengan budaya kita. Antara yang kita angkat banyak dalam kita punya episod-episod sebelum daripada ni adalah tentang budaya yang perlu kita terapkan dalam masyarakat lah. Ingat lagi tak kita ada memanah. Episod 1 kita cerita pasal budaya membaca. Budaya membaca, betul. Lepas tu kita ada juga akhlak Nabi kan. Ya, betul. Jadi semua tu adalah budaya ataupun kita kata cara hidup lah yang kita nak terapkan kepada diri kita sendiri khususnya, dan juga kepada para penonton kita. Selain persembahan kebudayaan, sukan dan semua yang kita bawakan, kita ada juga tetamu istimewa ataupun aktiviti menyantuni sahabat-sahabat kita, Azhar. Ya, betul. Kita sempat juga menziarahi saudara-saudara, kita panggil geng munsyid kita lah. Geng munsyid kita ada yang barangkali mengalami kesukaran hidup sepanjang PKP. Kemudian barangkali ada mengalami masalah kesihatan. Jadi kita bersama dengan Kerajaan Negeri Selangor, kejap kita cerita pasal Kerajaan Negeri Selangor, kita bersama-sama turun untuk memberi sedikit sumbangan. Dan ini mungkin nak cerita pula tentang tetamu-tetamu kita dalam banyak-banyak episod. Mana satu yang tetamu yang mencabar tu? Sebenarnya tetamunya ramai. Memang kita rasa tetamu yang hadir tu memang memberi inspirasi pada kita jugalah sebenarnya kan. Antaranya macam Brother Lim, kita ada saudara Fitri. Tetapi yang paling mencabar tu sebenarnya Kevin Zahari tu. Dengan Kevin Zahari, kenapa? 1 minit prank challenge tu. Oh ya tu. 30 minit kita kena bahan dia. Tapi itulah, kita tengok perut kita pun dah malu dah. Kan, selain tajuk-tajuk yang menarik yang dibawakan oleh tetamu kita, memang semuanya menarik belaka. Dan satu lagi slot ataupun segmen yang kita bawakan, Azhari. Yalah, slot yang saya rasa yang menggamit memori kita ialah selain daripada kita bersilaturahim dengan rakan-rakan munsyid kita juga masa tu kita dengar lagu-lagu yang nostalgic lah. Kita dengar lagu-lagu lama. Kalau saya tu zaman 90-an dululah. Maknanya kita dengar lagu-lagu yang kita dengar masa sekolah dulu, masa ada Murni, The Zik kan, bila dinyanyikan balik dengan nafas baru, arrangement yang cantik. Wow, itu memang melekat dalam kepala. Tak boleh nak keluarkan ni. Tak boleh nak move on. Jadi kita bawakan rakan-rakan selebriti kita lah juga yang turut bersama dalam Senandung Ehsan dengan persembahan menarik penuh nostalgia mereka. Tapi itulah, bila kita cerita tentang budaya kita ni, mungkin Izzah nak cerita sikit lah apa sebenarnya yang kita nak bawakan. Sebab mungkin ada antara kita yang nampak persembahan ataupun kebudayaan dan kesenian kita ni nampak macam nak berhibur saja, tapi mesti ada falsafah di sebalik tu. Itulah, kalau tidak kita tak letaklah nama program kita ni Senandung Ehsan. Kita bukan sekadar bersenandung, tapi sebenarnya ada ihsan, kebaikan-kebaikan yang kita nak bawa dekat situ kan. Itu benda yang kita nak letakkan sebagai falsafah daripada apa yang kita tonjolkan dalam program kita ni. Nanti kita cerita lebih lanjut lah tentang falsafah tu semua, sebab dalam alang-alang kita sebut nama program kita Senandung Ehsan, yang mana turut mendapat sokongan daripada Kerajaan Negeri Selangor, Darul Ehsan. Jadi kita nak bawakan perkongsian istimewa ini bersama dengan Yang Berhormat Tuan Borhan Aman Shah, yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Pembangunan Luar Bandar dan Kampung Tradisi dan Adat Istiadat Melayu dan Kebudayaan serta Warisan Negeri Selangor. Ayo kita saksikan. Alhamdulillah, sekarang ni saya tengah untuk merancang beberapa program yang melibatkan di bawah stengko saya. Baru-baru ini kita telah mengangkat untuk mewartakan itu nasi ambeng sebagai makanan rasmi bagi identiti negeri Selangor. Dan kita telah berbincang dengan beberapa pihak termasuk MOTEK di bawah Kementerian Kebudayaan dan Kesenian, di mana kita akan buat satu karnival, iaitu makanan nasi ambeng peringkat negeri Selangor untuk
memecah rekod Malaysia. Dan ini dalam perancangan dengan pihak Moltek, dan kita tengah mengenal pasti siapakah pembekal-pembekal pembuat nasi ambeng ni dan di manakah kawasan yang akan kita adakan program ni. Dan seterusnya juga kita merancang untuk memperkenalkan, memperkasakan lagi iaitu budaya Ronggeng. Budaya Ronggeng ni adalah satu budaya yang identiti di bawah negeri Selangor yang mana telah diperkenalkan pada peringkat tahun 50-an dan 60-an di BP Bab di Kampung Baru. Dan Ronggeng ini ada satu keunikan. Kalau kita ambil di negeri lain sebagai Johor terkenal dengan Zapinnya, kalau di negeri Pulau Pinang terkenal dengan Borianya, di Melaka dengan Dondang Sayang, tetapi di Selangor kita ada Ronggeng. Dan Ronggeng ini dia adalah kombinasi beberapa rentak lagu yang daripada permulaan lagunya berentak slow dan sehingga rancak. Yang ini yang kita pasti bahawa Ronggeng ni akan menjadi satu tarikan pelancong bagi negeri Selangor apabila adanya festival-festival yang memperkenalkan kebudayaan khususnya negeri Selangor. Dan seterusnya juga kita akan juga teruskan dengan program-program yang lepas seperti Rentak Selangor yang mana kita akan turun ke setiap daerah, ada 9 daerah untuk mengenal pasti identiti kebudayaan di sesuatu daerah. Kita kenal pasti sebagai contoh di Kuala Langat dengan cempulingnya, dan kemungkinan juga di Sabak Bernam dengan tarian kuda kepangnya, dan di Kuala Selangor dengan tarian Bugis. Jadi yang ini kita akan teruskan lagi untuk memastikan bahawa Rentak Selangor ini akan terus berkembang dan dapat diperkembangkan di peringkat semua lapisan masyarakat. Dan akhirnya juga dalam masa ini kita telah mengenal pasti supaya beberapa muzium-muzium yang telah untuk kita baik pulih, saya yakin dan percaya insya-Allah pada tahun ini, pada hujung tahun ini ada beberapa muzium yang akan dibuka selain yang kita kenal pasti antaranya adalah muzium permainan di Kuala Selangor, iaitu permainan tradisional. Yang ini muzium ini bukan sekadar mempamerkan alat permainan tradisional, tetapi pengunjung boleh merasai permainan-permainan tradisional, umpamanya permainan seremban, congkak, galah panjang, sepak raga bulatan, banyak lagi yang kita yakin mereka mungkin anak-anak muda ni belum sebelum ini tidak merasai bagaimana permainan-permainan tradisional yang terdapat di negeri Selangor. Kita juga tengah mempersiapkan untuk baik pulih. Pihak Padat berusaha untuk baik pulih dengan kerjasama Moltek kita untuk dapatkan sedikit sumbangan dan juga peruntukan untuk baik pulih Istana Bandar, di mana Istana Bandar ini pernah didiami oleh almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah, iaitu Sultan yang kelima negeri Selangor, yang mana ini antara istana yang di dalam Malaysia yang masih cantik lagi, ataupun dipanggil Istana 40 Bilik. Dan istana ini kita baik pulih untuk kita jadikan dia sebagai lawatan, iaitu bagi pengunjung-pengunjung sama ada di dalam negeri, di dalam negara ataupun di luar negara. Dan di sini kita akan adakan aktiviti-aktiviti budaya tempatan, dan juga kita mempersiapkan di situ bagaimana singgasananya, tempat beradu, tempat santap, dan juga kawasan-kawasan ini akan kita adakan juga penjualan souvenir ataupun pengeluaran-pengeluaran barangan kraft tangan negeri Selangor. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada YB Tuan Borhan untuk perkongsian istimewa untuk episod membawakan tajuk budaya kita ni. Dan Senandung Ehsan kembali bersama kumpulan Aula, yang mana kelainan program ini kita bawakan, kita ada 5 orang host atau pengacara yang akan bertanyakan soalan kepada seorang demi seorang. Senang kerja host. Senang kerja host kan? Tapi pening tetamu-tetamu kita sebab nak jawab daripada 5 orang pengacara. Tapi apapun, insya-Allah dah berapa episod kita bawakan ni, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tertanya kumpulan Aula ni siapa ahli-ahlinya. Marilah kita berkenal-kenalan dahulu. Kalau saya, nama saya Sufian Amrin. Nama saya Azalino. Saya sendiri Izhar Jumali. Saya Zuhaidi. Saya Azhari. Dan mungkin Azhari boleh cerita sikit lah apa, macam mana bibit-bibit penubuhan ataupun bergabungnya kumpulan Aula ni. Kumpulan Aula ni apa dia tu? Memang ramai yang tanya lah kan. Sebenarnya dia gabungan 2 kumpulan daripada kita ni generasi yang
first batch lah. Kiranya lah. Tengok Nasib rupa pun tahu kan. Generasi lama ni. Jadi kita adalah dua kumpulan yang dulu adalah kumpulan Ausihat, saya dan Izhar. Kemudian ada kumpulan Saujana, ada Pian, ada Nino dan juga Adi. Kita bergabung asalnya dengan konsep untuk kita nyanyikan satu lagu, projek kita, special project kita. Jadi kita buat lagu tu, kita rakamkan bersama, tapi kita nak come out dengan nama apa kan? Kalau nak Sau Jahat macam tak kena pula kan. Jadi Saujana Nasihat jadi tak kena pula. Jadi kita fikirkan mesti ada satu nama yang lebih grand daripada Nasihat dan Saujana sendiri. Jadi terpacullah daripada mulut Pian sendiri. Sama-sama dah bincang kan. Masa hari tu dengan jenama Aula. Itu maksudnya apa? Yang bermaksud prioriti keutamaan kan. Masya-Allah. Dan itu yang kita bawakan nama Aula, dan kita Aula ni pun sebenarnya membawa salah satu cabang kesenian, seni suara dan kebudayaan Islam menerusi nasyid tu sendiri kan, dengan salawat. Dan dalam Senandung Ihsan ni pun Izhar, kita bawakan juga macam-macam elemen kebudayaan dan kesenian. Ada tariannya, ada marhabannya, macam-macam lah cabang itu. Mungkin kita nak cerita, kita bukan sekadar nak bawakan satu yang berbentuk hiburan, tapi ada unsur kebijaksanaan di situ, ada hikmah di situ mungkin. Kan, apa kepentingan kita bangunkan dan kita bawa kebudayaan kesenian ni? Sebenarnya macam tamu dah ni. Bila kita sebut tentang kebudayaan dan kesenian yang kita angkat, manisnya orang kita ni, dia tak buat sesuatu tanpa sebab. Betul. Yang itu yang bestnya. Sebab itulah kalau kita tengok setiap satu daripada kebudayaan yang diangkat, sama ada seni suara, kalau dekat Selangor ni ada kebudayaan dalam bentuk makanan dan sebagainya, pemakaian, apa sahaja, dia mesti ada falsafah di sebaliknya. Dan falsafah itulah yang mahal dalam kehidupan kita, sebab kita belajar sesuatu daripada apa yang kita buat. Maknanya perlambangan itu dengan sesuatu yang bersifat fizikal, tapi dia menyentuh dalaman kita, spiritual kita. Sebab kita hidup kan dua kan, fizikal kan ada, spiritual tu yang nak dihidupkan. Jadi harapan kita macam tu juga, bila kita mengetengahkan yang aula, yang utama dalam kehidupan ialah bukan budaya tu saja, tapi falsafah tu yang kita nak angkat. Dan selain itu juga ada juga macam dalam kesenian kita kan ada unsur-unsur flora fauna yang kita jadikan rujukan dalam hasil-hasil kesenian dan kebudayaan. Kejap lagi lah kita akan cerita lebih lanjut lah kan. Ada yang kelopak 9, kelopak 7 bunga Tanjung Bagai tu. Nanti kita akan bawakan kepada anda, tapi kita nak saksikan persembahan istimewa daripada artis jemputan kita, dan banyak lagi yang akan kami bawakan menerusi Senandung Ihsan bersama Aula. Perkembangan terkini saya adalah daripada bermula PKP, saya mengusahakan bisnes dengan isteri saya, bisnes keluarga, iaitu Kak Asia Food, di mana produk-produk makanan, sambal dan sebagainya. Kan orang tak boleh keluar rumah, makanlah sambal Kak Asia. Di samping tu juga produk-produk fashion, tudung daripada Kak Asia Butik, juga antara bisnes yang sedang sibuk run. Di samping tu juga Bazi Channel, YouTube saya, ingat selawat, ingat zikir, ingat doa, ingat Bazi Channel, ingat Allah, dan juga aktiviti kesenian bersama UNIC. Tebarkanlah salam antara kita, walau di mana sahaja, walau siapa jua, walau siapa sahaja, walau di mana jua. Tebarkanlah salam antara kita, walau di mana sahaja, walau siapa jua, walau siapa sahaja, walau di mana jua. Di masa kini ramai umat Islam melupakan salam, ia syiar Islam. Kenapa rasa malu untuk mengucapkan salam? Adakah cara yang lain lebih baik darinya? Oleh itu yakinlah
apa sahaja, walau di mana jua. Meriahkan alam ini, saling memberi salam, hidup aman bahagia, inilah syurga dunia. Kenapa rasa malu untuk mengucapkan salam? Adakah cara yang lain lebih baik darinya? Oleh itu yakinlah kita, salam yang lebih utama. Salam, salam, assalamualaikum. Salam, assalamualaikum. Senandung Ihsan kembali bersama kumpulan Aula. Dan tadi kita dah saksikan persembahan istimewa sahabat kita. Ya, cukup itu lagu-lagu nostalgia tu. Ya. Nyanyian asal Nanda Murni 2 waktu kita sekolah rendah tu. Dan itu antara liriknya, baik-baik liriknya tu antara benda yang wajarnya dijadikan budaya oleh kita semualah. Maknanya memberikan salam sesuai hadis apa? Yalah, afsyus salam, wa atimut ta'am, wasilul arham kan. So maknanya benda-benda yang baik ni memang kita kena emulate Nabi kita lah. Kan? Nampak macam tiga-tiga tu ada dalam kita punya program. Sebar salam, bagi makan. Ada. Sumbangan dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan silul arham itu sudah pastilah menerusi perbincangan kita dengan tetamu-tetamu dan rakan-rakan selebriti. Okey. Budaya yang best tu. Kan, insya-Allah. Dan tamu-tamu kita pun dah banyak berkongsikan tentang kelebihan-kelebihan macam mana membudayakan perkara-perkara yang baik dalam adab dan akhlak kita. Selain itu juga tadi kita cerita tentang macam-macam motif flora fauna dalam kesenian dan kebudayaan kita. Pada apa yang kita pakai hari ni pun ada banyak elemen atau motif-motif apa yang kita sebutkan ni. Izhar, mungkin falsafah yang tersirat di sebalik tanjak Izhar pun ada maksudnya tu mungkin. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita sebut tentang pemakaian, kita tak dapat lari daripada flora fauna yang kita ambil sebagai inspirasi kan. Kerongsang tu bunga apa tu agaknya tu? Ini saya pun tak pasti ni bunga apa. Cuma di Selangor dia ada mengangkat bunga Tanjung Kelopak 9. Saya cuba tengok dan sebagainya, cantik. Dan mereka nak angkat ini sebagai sebahagian daripada motif negeri Selangor. Siapa nak kupas ni? Yang ini kalau kita nak tengok betul-betul lah, tapi saya dengar-dengar lah imbas-imbas diambil bunga Tanjung Kelopak 9 tu bersempena dengan 9 daerah di negeri Selangor. Masya-Allah. Itu cerita yang tersirat di sebalik motif bunga Tanjung tu. Tapi nak bicara lebih lanjut, marilah kita kembali bersama YB kita untuk cerita lebih lanjut. Jom kita saksikan dan terus bersama kami dalam Senandung Ihsan bersama Aula. Banyak negeri di Malaysia ni memang ada, mereka mempunyai identiti ataupun mereka juga mengikut tema-tema alam semula jadi. Tetapi tidak terlepas negeri Selangor di mana bunga Tanjung Kelopak 9 ini telah kita buat kajian, memang wujud di zaman Kesultanan, di mana kita lihat khusus di Istana Bandar sendiri, di mana almarhum Sultan melukis, melakarkan di kawasan istana tersebut dengan motif bunga Tanjung Kelopak 9. Di sini kita dapat gambarkan bahawa bunga Tanjung Kelopak 9 ini melambangkan bahawa 9 daerah di bawah jajahan Kesultanan Selangor. Dan selain daripada itu juga terdapat di dalam persidangan dewan kita, iaitu dewan annex kita, kalau kita pandang di peringkat di atas siling itu terdapatnya motif bunga Tanjung belah 9. Jadi yang ini kita telah bekerjasama dengan akraf tangan Malaysia, iaitu Cawangan Negeri Selangor, untuk kita buat design baju-baju ataupun souvenir untuk kita jadikan dia sebagai bunga rasmi Negeri Selangor. Dan kita bercadang untuk dijadikan pakaian pada setiap hari, mungkin hari yang ditentukan sebab hari Khamis, sebagai pakaian batik ataupun corak bunga Tanjung 9 ini kepada pejabat awam. Dan juga kita akan buat juga untuk orang awam, ya, untuk mengenalkan kepada generasi baru bahawa bunga Tanjung Kelopak 9 ini adalah bunga rasmi Negeri Selangor.
Kembali menyaksikan Senandung Ihsan bersama kami kumpulan Aula. Dan episod kali ini kita bawakan tajuk budaya kita. Macam-macam kita dengar tentang kebudayaan, kesenian, tambah-tambah lagi macam mana pembangunan kebudayaan dan kesenian serta warisan di negeri Selangor ni diusahakan. Jadi kita pun tumpang gembira jugalah. Dah 10 episod kan kita bersama Aula mengendalikan Senandung Ihsan ni bersama para tetamu, persembahan istimewa, dan kita pun tak lupa juga pada rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang bekerjasama menjayakan Senandung Ihsan ni kan Izhar. Betul, ramai sangat yang terlibat tu. Bolehlah kot kita sebut-sebutkan nama. Boleh macam tuan rumah kita di lokasi kita. Kita ucap terima kasih pada Abraham and Sorrels, Eco Majesty. Kita ada butik Ashraf yang sponsor kita punya baju kurta dan baju Melayu. Lepas tu ni baju sekarang ni Itu. Kita ada bin Mansur juga dengan busananya. dan tanjak sekali yang menyebabkan kami lebih tinggi daripada biasa. Dan rakan-rakan lainlah yang banyak terlibat dalam rakan-rakan selebriti kita, dan termasuk rakan-rakan selebriti yang kita santuni menerusi segmen prihatin kita membantu mereka yang terkesan khususnya dalam tempoh pandemik ini. Betul. Macam nak habis dah pula kita ni. Tapi itulah, kita sangat-sangat bersyukur dengan kerjasama yang diberikan oleh semua yang menjayakan. Mungkin masing-masing ada harapan masing-masing ni, mana tahu nak diluahkan. Dah lama simpannya hari ni kita nak ceritakan. Azhari. Eddie dulu lah, Eddie dulu. Bagi Eddie dulu. Saya banyak terkesan sebab antara tetamu yang hadir tu memang mempunyai ilmu yang sangat tinggi lah. Dan antara yang memberi kesan kepada saya macam Ustazah Nik Salida. Dia berkata ini isteri kita tu adalah bidadari kita. Dan apa-apa ilmu yang kita nak sampaikan di luar kena bermula dari rumah dahulu. Itu yang paling penting. Dah lah syuting tak bawa isteri kan. Terus video kat isteri dia. Terima kesan, alhamdulillah. Izzah, mungkin? Yang bestnya ialah program kita ni nampak macam kita-kita je. Daripada kita untuk kita. Tapi sebenarnya dia melibatkan pelbagai kaum lah. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini akan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat khususnya di Malaysia ni lah. Walaupun berlainan agama dan berlainan agama. Saya lebih suka dengan silaturahim yang muncul, yang wujud sepanjang kita melaksanakan program produksi ni, dengan kenalan-kenalan anak-anak nasyid kita dapat bersilaturahim, mendengar nyanyian, mendengar arrangement lagu yang kita panggil berdu-berdu. Saya harap pendengar-pendengar di luar sana, penonton di luar sana akan terus memberi sokongan kepada kumpulan-kumpulan nasyid di Malaysia ini dan terus menyokong pelapis-pelapis muda yang kita tonjolkan ini supaya dapatlah jadi diteruskanlah legasi. Diteruskan legasi, dan bila mereka dah berjaya nanti jemputlah kita pula. Masa tu kita jadi tamu lah. Kita jadi tamu lah. Saya nampak inilah sebenarnya program kita ni adalah shortcut untuk generasi akan datang. Kadang-kadang kita through experience kita belajar, tapi kalau dia dengar program dan dia dapat input daripada tetamu kita, daripada lirik baik nasyid yang indah-indah tu, kan cerita-cerita direct kan, lirik tu direct je sebutkan. Jadi maknanya ini sebenarnya shortcut ni untuk generasi akan datang. Jadi sebagai tenaga pengajar, itulah cikgu punya ayat lain macam anak-anak murid kita ni boleh dapat macam-macam manfaat program ni. Daripada program dengan berbagai topik. InsyaAllah generasi akan datang kita dapat hidup selesa, tenang, dapat lihat generasi yang baik insyaAllah. Kan? Dengan menghidupkan apa yang kita dah mulakan. Macam kita pun Aula bermula daripada program dalam talian online je, program kita dulu dalam tempoh awal-awal pandemik dulu. Kemudian alhamdulillah kita ada pentas ataupun saluran Senandung Ihsan ni, dan nantikan jugalah maknanya nantikan insyaAllah ada program-program atau rancangan-rancangan lain yang bakal dibawakan oleh kami kumpulan Aula, mana tahu ada musim akan datang. Kan? Amin insyaAllah. Ataupun mungkin program-program lain yang Aula akan bawakan. Dan kita pun ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, kerjasama tim produksi, penerbitnya, pengarahnya, semua yang menyiapkan set kita ni untuk bagi cantik program Senandung Ihsan kita. Dari Semenyih ke Tanjung Sepan, singgah sebentar mencari teman. Terima kasih tuan-tuan dan sahabat. Jumpa lagi di lain rancangan. Yang pasti jangan lupa rancangan Senandung Ihsan bersama kumpulan Aula. Dan kita nak kembali bersama YB Tuan Borhan Amansyah untuk perkongsian beliau dan juga persembahan istimewa untuk episod kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharapan agar kegiatan nasyid khususnya di negeri Selangor ni dan di Malaysia baru dapat kita bantu mereka ini dan pastikan kegiatan ini diteruskan. Jangan kita salah persepsi. Bila kita kata nasyid saja dah tentu berkumpulan dengan lagu-lagu, tapi dalam bentuk nasyid ini dipanggil kasidah,
marhaban, dan kita buat kegiatan ini di masjid dengan berselang-seli dengan majlis ilmu, dan ini juga memberikan impak yang baik kepada khususnya anak-anak muda kita untuk bergiat dan membantu dan mengenal pasti juga badan-badan kerajaan, agensi kerajaan ini untuk membantu kumpulan-kumpulan nasyid ini untuk mereka meneruskan kegiatan mereka untuk berdakwah dan menyampaikan dalam bentuk hiburan dan sebagainya. Jadi saya bagi pihak kerajaan negeri di bawah stengko saya, dah tentulah kita sangat-sangat akan memandang serius ya untuk membantu persatuan-persatuan nasyid ini untuk mereka terus bergiat ya, dan mendukung dan memastikan bahawa nasyid ini tidak pupus di telan zaman. Akhirnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua persatuan nasyid di negeri Selangor yang dihostkan oleh Aula dan juga di bawah nama konsep itu Senandung Ehsan yang telah berjaya melaksanakan program ini sebaik mungkin, dan saya berkeyakinan bahawa mereka mampu untuk melaksanakan program-program yang lebih besar, berskala besar yang akan datang, dan ini kita akan gabungkan. Kemudian kita boleh gabungkan juga dengan Basker supaya mereka nampak lebih unik, dan ini kita akan cuba rancang dengan Aula ya, dan juga dengan persatuan-persatuan lain untuk memastikan perancangan pada tahun ini dapat diteruskan. Terima kasih, selamat berjaya. Untuk episod kali ini, segmen ziarah membawa kita ke rumah Ustaz Amaluddin di Saujana Utama. Ustaz Amal sedikit uzur pasca COVID-19. Kesihatan beliau sedikit meroson, namun beliau tetap aktif memberikan kuliah baik di masjid, surau ataupun secara atas talian. Mari kita mendengar cerita dan juga nasihat daripada Ustaz Amal. Baik, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas ziarah pada hari ini. Rasa semangat sikit, dapat semangat ziarah ni. Kawan-kawan tengok ni, masya-Allah, ziarah sebab tu ziarah tu penting, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pahala yang besar pada ziarah tu. Jadi peluang kesempatan ziarah ni dapat kita sharing sikitlah pada rakan-rakan kita, khasnya rakan-rakan ni, rakan-rakan seni kita khas ni di Munsyid Malaysia ya. Kesempatan lah bagi saya cakap tentang kesempatan. Gunakanlah kesempatan tu bagi yang bakat Allah bagi dekat kita kan. Bakat banyak kita ni mostly bakat suara yang Allah bagi. Ada yang bakat bekerja menulis lirik. So gunakanlah bakat tu. Bagaimana kita bercakap tentang kesempatan. Dia lepas kesempatan tu kalau tak ambil nanti dia kesemputan. Lepas kesemputan masuk kubur kesempitan kan. Jadi kesempatan tu kena ambil supaya kita tak semput kan, supaya kita tak sempit di perjalanan akhir kita. Jadi kesempatan tu gunakanlah, nikmat kelebihan yang Tuhan bagi pada kita, gunakan. Dan alhamdulillah dapat terlibat sama dalam industri nasyid Malaysia. Walaupun anda tak datang tu dengan ilmu yang cukup lah kan, datang tu, tapi peluang tu Allah bagi kesempatan itu. Jadi dengan rakan-rakan Rehan, alhamdulillah kita memulakan satu perjalanan yang bagi anak cukup indah untuk saya kenang kan, perjalanan tu. Dan sampai hari ini saya dapat bersama dan melihat macam mana perkembangan nasyid Malaysia tu, dan adik-adik, anak-anak lah, bagi istilah saya anak-anak pun dah pakai umur anak lah kan. Kalau yang terlibat tu umur juat, bagi anak pakai macam mana anak-anak ramai dah sangat. Jadi kesempatan tu ambil dan ikhlaskan lah, ikhlaskan perjalanan kita itu, apa yang kita buat tu, dan ingat itu bekal kita juga. Ini ada sumbangan sikit daripada YB Borhan yang initiate program kita. Beliau merupakan pengurusi jawatankuasa tetap pembangunan luar bandar dan kebudayaan negeri Selangor. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas ziarah ni yang mewakili YB kita. Terima kasih atas sumbangan ini. Mudah-mudahan membantu dan meringankan lah rakan-rakan kita yang diuji. Ya Dzal Jalali wal Ikram, 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 Ya Dzal Jalali wal Ikram.
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Saya teringin nak belajar tarian singa. Tarian naga. Sebab kecil dulu saya takut dengan bunyi dia jadi fobia. Tapi bila dah besar ni kan, rupanya bukan singa betul. Kan? Ingat ke naga bukan, singa bukan, orang. Jadi teringin nak belajar, tapi bila tengok dia punya skill tu memang kena badan ringan lah. Memang saya tarik diri lah. Wahai kawan-kawan, mari sembah Allah. Wahai kawan-kawan, mari ikut Rasulullah. Wahai kawan-kawan, mari sembah Allah. Wahai kawan-kawan, mari ikut Rasulullah. Wahai kawan-kawan, mari sembah Allah. Wahai kawan-kawan, mari ikut Rasulullah. Wahai kawan-kawan, mari sembah Allah. Wahai kawan-kawan, mari ikut Rasulullah. Wahai kawan-kawan, mari berukhuwah. Wahai kawan-kawan, mari kita bina ummah. Wahai kawan-kawan, mari berukhuwah. Wahai kawan-kawan, mari kita bina ummah. Wahai kawan-kawan, mari berukhuwah. Wahai kawan-kawan, mari kita bina ummah. Wahai kawan-kawan, mari berukhuwah. Wahai kawan-kawan, mari kita bina ummah. Nampak? Dia nak terbang lah ni. Zaman ni dalam berapa ringgit? Dulu saya ingat paling mahal pun RM20 lah kot. Okey, ni kononnya dia terbang. Dia fly. Dia terbang. Dia dah jauh perjalanan dia. Nanti dia berhenti. Tengok, dia berhenti, dia buka balik. Dia turunkan semua penumpang. Dalam tu ada stewardess. So, nampak tak? Lepas tu naik balik, dia tutup, kemudian dia flight balik. Inilah masih function dia. Ini dia konon-kononnya dia flight lah. Simple. Dulu main macam ni, tapi mengasyikkan lah. Sebab dulu kita tak ada gadget. Tapi masih kategori permainan orang berada. Orang berada lah. Sebab dulu ni bukan murah.